Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak bincangkan peralatan optik iaitu 7.2. Tajuk ni adalah tajuk akhir dalam bab 7. Okey, hari ni maksudnya hari ni kamu belajar tajuk ni dan habislah bab 7. Tinggallah kita lagi satu bab. Okey, so untuk peralatan optik dalam tajuk ni kita akan belajar pasal kaunter pembesar, mikroskop dan juga teleskop. Okey. Kita tengok dulu sebelum kita tahu pasal peralatan kaunter, peralatan optik, kita tengok dulu apa yang kita kena tahu. Okey. Kalau kebanyakan dalam kaunter yang tadi cikgu kata tu, dalam kaunter pembesar, mikroskop dengan teleskop, ketiga-tiga kaunter ni dia menggunakan kaunter cembung. Okey. So dekat sini dia ada dua jenis kaunter cembung yang akan digunakan. Satu kaunter cembung yang mempunyai ketebalan dia tebal dan satu lagi kaunter cembung yang dia punya ketebalan dia lebih nipis. Okey. Jadi dekat sini kamu boleh tengok apabila kaunter cembung itu tebal, dia punya panjang fokus atau titik fokus F tu, warna merah tu adalah lebih pendek. Okey. Dan kalau kaunter cembung itu sifat dia lebih nipis, jadi panjang fokus dia akan lebih panjang. Maksudnya dia punya jarak antara titik optik tu dengan titik fokus tu adalah lebih panjang lagi dibandingkan dengan kaunter cembung yang tebal. Sebab apa? Disebabkan dia punya radius dia adalah lebih pendek bagi kaunter cembung yang ketebalan dia tebal. Okey. Hak ni awak kalau boleh memang kena hafal lah, no? Okey, seterusnya kita tengok pula kita dah masuk kepada mikroskop dan teleskop. Mikroskop dan teleskop dia akan menggunakan dua kaunter cembung. Maksudnya mikroskop pun akan guna dua kaunter cembung dan teleskop pun menggunakan dua kaunter cembung. Dan kedua-dua kaunter cembung ni dia ada sifat-sifat dia tersendiri. Okey, dia akan ada kaunter objek dan juga kaunter mata. Okey, apa itu kaunter objek? Kaunter objek adalah kaunter yang menerima cahaya daripada objek. Contoh dia, maksud dia, kalaulah mikroskop, kaunter objek dia adalah yang mana dia duduk dekat dengan mikroorganisma. Okey, kalau teleskop pula yang dia dekat, yang kita nak tengok tu kat bintang. Okey, kalau kaunter mata pula, kaunter yang digunakan untuk memaparkan imej akhir. Kaunter yang duduk dekat dengan mata. Kalau teropong kan, dia ada dua hujung. Satu hujung ke langit, satu hujung yang kita letak mata kita. Jadi hak yang dekat mata kita itu yang dipanggil sebagai kaunter mata. Sama juga dengan mikroskop, yang kita letak mata tu duk teropong mikroskop, mikroorganisma tu, itu adalah kaunter mata. Yang fokus dekat mikroskop tu, itu dipanggil sebagai kaunter objek. Okey. So sekarang kita tengok apa itu mikroskop versus teleskop. Okey. Okey. So mikroskop. Kegunaan mikroskop yang pertama adalah digunakan untuk melihat objek seni seperti mikroorganisma. Apa dia mikroorganisma yang digunakan yang menggunakan mikroskop biasa? Mikroskop biasa kita hanya boleh tengok protozoa dan juga fungus yang macam yeast. Tapi kalau kita nak tengok virus COVID ke, nak tengok bakteria ke, kita guna mikroskop yang lebih power lagi. Maksudnya elektro mikroskop. Kita tengok pula teleskop. Teleskop pula, kegunaan teleskop adalah digunakan untuk melihat objek yang jauh seperti bulan dan juga bintang. Okey. So, persamaan antara mikroskop dan juga teleskop. Okey, persamaan antara mikroskop dan teleskop, dia ada dua kaunter. Okey, dia ada kaunter objek dan juga kaunter mata. Okey, jadi imej akhir kalau kita tengok untuk mikroskop dengan teleskop adalah imej dia. Imej tu apa yang kita nampak lebih besar daripada objek. Yang pertama. Yang kedua, sifat dia adalah maya. Okey, maya maksudnya dia terbentuk di kanan ke di kiri? Di
kiri. Okey. Dan yang seterusnya dia adalah berbentuk songswang. Songswang maksudnya dia terbalik lah. Okey. So seterusnya kita tengok pula ketebalan kamta objek. Okey. Kalau kamu tengok di sebelah kiri, di sebelah mikroskop, okey, kanta objek dan juga kanta mata dia berbeza. Okey, di sebelah mikroskop kanta objek dia lebih tebal, kanta mata dia lebih nipis. Tapi kalau teleskop pula, kanta objek dia nipis dan kanta mata dia adalah tebal. Jadi kalau awak nak hafal, awak jangan hafal dua-dua. Awak hafal mikroskop saja. Mikroskop, jadi kanta objek dia tebal, kanta mata dia nipis. Sebab apa? Sebab dia ada O2. Okey. So seterusnya kita tengok pula panjang fokus. Bagi panjang fokus mikroskop, panjang fokus kanta adalah panjang fokus kanta objek adalah lebih pendek berbanding dengan teleskop yang panjang fokus kanta objeknya adalah lebih panjang. Okey, sekali kita tengok apa yang dia cuba ceritakan kat sini. Okey, seterusnya sebelum kita nak tengok aplikasi, kita tengok dulu formula menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Okey. So dekat sini formula menentukan kuasa pembesaran mikroskop, dia ada formula dia. Formula dia adalah kuasa pembesaran mikroskop sama juga dengan kuasa pembesaran kanta objek darab dengan kuasa pembesaran kanta mata. Kalau awak tengok gambar dekat sebelah tu, itu adalah mikroskop. Yang dua terbojok kat dua atas tu, hak warna biru tu, itu adalah kanta mata. Yang kat bawah tu, yang duduk dekat dengan mikroskop, mikroorganisma tu, itu dipanggil sebagai kanta objek. Okey, kita tengok contoh soalan. Gambar foto menunjukkan sebuah mikroskop dengan kanta mata yang mempunyai kuasa pembesaran 4 kali dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. Hitungkan kuasa pembesaran mikroskop. Jadi kanta mata yang ada warna biru tu, itu adalah dia punya kuasa pembesaran dia adalah 4 kali. Okey, kanta objek yang dekat bawah tu adalah 40 kali. Jadi bila kita nak hitung kuasa pembesaran mikroskop, okey, ni cara dia. Kita keluarkan dia punya rumus dulu. Okey, rumus dia kuasa pembesaran mikroskop, kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. Okey, sama juga dengan pembesaran kanta objek adalah 40 dan darab dengan kanta mata 4. Jadi 40 kali 4. Senang saja. Okey, dan jawapannya adalah 160 kali. Jadi kalau dia tanya apa dia punya kuasa pembesaran mikroskop, kuasa pembesaran mikroskop adalah 160 kali. Jadi sini simbol dia adalah kali tu. Jangan lupa jangan sekali, tinggal kali. Okey? Seterusnya kita nak tengok pula aplikasi mikroskop. Macam mana daripada objek yang sekecil-kecil sehalus-halus kita boleh tengok dengan mata kasar kita tapi nampak besar. Kalau kita tengok macam tu saja kita tak nampak. Okey, kita tengok kat sini nah. Dia kata apa tentang mikroskop. Jika kata cembung makin tebal, jadi jarak fokus dia semakin dekat. Jadi, jika kanta cembung makin nipis, jarak fokus akan semakin jauh. Jadi, sekarang kita tengok kanta objek dia punya nilai F adalah lebih pendek berbanding kanta mata yang nilai F dia, jarak F dia adalah lebih panjang. So, kita tengok sendiri pula objek dia. Objek berada antara 2F dan juga F. Okey, macam mana cara kita nak lukis? Tengok slide seterusnya. Okey, lupa nak habaq. Slide ni awak kena salin balik dan juga awak kena lukis balik dia punya lukisan gambar rajah sinar. Okey, so kita pergi dekat sini. Okey, daripada objek kita dah belajar macam mana cara nak lukis gambar sinar. Daripada atas kepala anak panah, kita akan garis renjang terus pada paksi kanta objek. Okey, yang ikut line biru tu. Daripada line biru tu pula,
Di titik atas paksi tu, kita akan garis terus turun menuju ke titik F. F itu adalah panjang fokus bagi kantor objek. Kita garis terus sampai ke bawah. Okey, step yang kedua. Step kedua adalah daripada kepala objek tu, kita kena garis terus melalui titik optik. Garis terus sehinggalah berlaku persilangan. Jadi berlakulah persilangan situ. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, image yang blur tu, itu adalah image bagi objek. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sifat image dia yang pertama, okey, objek kecil, pendek je kan, tapi image dia adalah lebih besar daripada objek. Itu yang pertama. Nak tahu beza dia, objek tu pendek, yang image tu dia jadi lagi panjang. Itu yang namanya dibesarkan. Yang kedua, objek berdiri tegak, tapi P ke image dia songsang. Okey, jadi itu adalah ciri kedua. Ciri ketiga, image terbentuk di sebelah kanan. Bila image terbentuk di sebelah kanan, sifat dia adalah sifat nyata. Okey, so sekarang ini adalah objek yang melalui kantor objek dan dia punya image terbentuk dekat situ, kat tempat yang kita tengok sekarang. Sekarang kita nak tengok pula image. Okey, bila image tu dia melalui kantor mata, apa pula jadi? Sekarang kamu kena ingat, image yang blur ini sekarang sudah menjadi objek pula. Okey, objek untuk kantor objek itu dah habis dah. So sekarang image yang terbentuk tu kita tukar dia menjadi objek. Okey, kita tengok pula. Okey, di objek kita tengok dia terbalik kan. Tapi kita bayangkan dia sebenarnya adalah tegak. Kalau kamu tak boleh nak bayang, kamu pusinglah handphone kamu. Okey, bila dia tegak, kita tengok step lukisan dia. Sama juga yang macam kita belajar sebelum ni. Kepala objek itu kita garis sampai bersenjang bertemu dengan paksi kantar mata yang guna garis warna pink tu. Okey, lepas dia lalu dekat situ, daripada titik kepala anak panah ke paksi kantar mata, titik tu pula kita terus sambung kepada titik fokus kantar mata. Kita sambung sampai situ. Itu step pertama bila kita nak lukis gambar Raja Sinar. Step kedua, daripada kepala objek yang gambar dia blur tu, kita akan daripada kepala dia, kita terus sambung garis dia menuju ke titik optik yang kat tengah-tengah kantar mata tu. Yang garis dia adalah warna hijau. Bila kita garis pink dengan hijau tu, dia tak bertemu. Bila dia tak bertemu, maksudnya image dia akan berlaku di belakang kantar. Okey, bila dia tu kita ambil pula, kita sambung pula ke belakang dengan garis-garis putus. Okey, sambung hijau dengan pink bersambung sampailah kita jumpa dia punya titik bersilangan. Dan tara, kita dapatlah image baru yang warna dia blur dan dia besar lagi. Okey, sekarang kita tengok dia punya image. Okey, image baru yang last sekali lah, final image dia. Yang pertama, sifat image dia adalah besar ataupun dibesarkan. Okey, sebab apa? Tadi image yang pertama hak blur yang ada persilangan antara hijau, pink, biru dan kuning tu, dia pendek. Tapi bila kita buat, kita dapat garis baru, kita dapat image dia double ataupun triple. Jadi image dia adalah lebih besar daripada objek. Objek mana? Objek yang dekat tengah-tengah tu. Okey, seterusnya image dia adalah image yang tegak. Walaupun dalam gambar ni kita nampak dia dia songsang, tapi kita jangan ambil kira objek warna merah. Kita kena ambil kira objek yang warna blur tu. Okey, bila pusing handphone ni, kamu akan nampak lah dia dulu adalah dalam kedudukan yang tegak. Dan yang seterusnya, image dia adalah image maya. Okey, pasal apa image dia image maya? Sebabnya image dia terbentuk di sebelah kiri. Cikgu pasangkan hari itu kan, kalau image dia terbentuk sebelah kanan, maksudnya dia adalah nyata. Tapi kalau dia terbentuk sebelah kiri, dia adalah maya.
Cikgu harap kamu ingatlah sangat. Okey. Seterusnya, kita tengok pula untuk aplikasi kanta cembung. Okey, kanta cembung pula, sorry. Untuk aplikasi teleskop. Okey, ini adalah teleskop. Beza antara teleskop dengan mikroskop. Mikroskop, okey, kanta mata dia adalah apa? Kanta mata dia adalah nipis. Tapi dekat sini kanta mata dia, kalau teleskop pula kanta mata dia adalah tebal. So, kita tengok dulu penerangan kat atas. Jika kanta cembung semakin tebal, jadi jarak fokus dia adalah semakin dekat. Dan jika kanta cembung semakin nipis, maka jarak fokusnya adalah semakin jauh. Jadi, dekat sini, gambar rajah ni kamu kena lukis dan kamu akan lukis sampailah kita dapat imej akhir bagi teleskop. Okey. Yang pertama, ini adalah teleskop punya kanta. So, kanta objek dia adalah nipis dan kanta mata dia adalah tebal. So, kita nak tengok step pertama, kita nak tengok lukisan dia dekat kanta objek dahulu. Kita tahu bulan, bintang, matahari semuanya adalah datang daripada jauh. Bila objek tu datang daripada jauh, dia adalah dari dalam kedudukan infinity, jauh. Jadi, dia punya lukisan dia, cahaya dia akan melalui titik fokus terus bersentuh pada kanta objek. Okey, daripada titik fokus terus ke kanta, ke paksi kanta objek. Lepas tu, step kedua, daripada mana nowhere, tak tahu kat mana, terus garis lurus dan melintasi titik optik. Okey, bila lalu, yang kuning tu pula kan, daripada titik F, lepas tu dia akan berserenjang pula, lepas tu daripada line biru tu pula dia akan melalui terus daripada cahaya infinity bertemu kat titik optik dan terus bersilang dekat garis warna kuning. Jadi di mana tapak persilangan, di situlah objek pula, imej terbentuk. Jadi kat sini kita tengok anak panah yang blur atau warna oreng-oreng susu tu, itu adalah imej pertama yang ditemui oleh kanta objek. Ini adalah imej pertama. Jadi kita tengok kanta objek nah, imej dia yang pertama, imej adalah lebih kecil daripada objek. Betul tak betul? Betul. Sebab bulan, bintang, matahari semuanya adalah sangat besar. Tapi kita boleh tengok disebabkan imejnya dikecilkan. Yang kedua, imej dia adalah imej songsang. Cikgu, macam mana nak dapat imej songsang? Kan saya pesan, dekat mana berlaku persilangan, di situlah dia punya kepala imej. Dan bila kita lukis kat sini, kita boleh nampak lah imej dia adalah dalam bentuk songsang. Okey. Dan imej dia adalah imej nyata. Sebab apa imej dia imej nyata? Sebab imej dia terbentuk di sebelah kanan. Okey. Sekarang dah habis imej yang terbentuk atas kanta objek. Kita nak tengok pula apa akan jadi, imej apa pula yang terbentuk pada kanta mata. Okey. So, sebelum saya nak pesan nak ke slide seterusnya, sekarang kamu kena bayang bila kita dah nak tengok imej pada kanta mata, objek kita adalah imej yang tadi yang kita dapat. Okey, imej yang kita dapat tadi warna hijau blur tu, itu sekarang sudah bertukar menjadi objek. Objek untuk kanta mata. Okey, yang imej tadi yang awal, yang mula-mula tadi yang kita dapat tadi ni, ia adalah imej untuk kanta objek. Tapi bila untuk kanta mata, dia sudah bertukar menjadi kanta, dia sudah bertukar menjadi objek. Okey. Okey, so seterusnya, slide seterusnya. Okey, kita tengok nah. Step seterusnya, daripada kepala objek warna orange tu, kita akan bawa dia garis terus pi ke kanta mata secara berserenjang menggunakan garis yang warna kuning tu. Okey, berserenjang garis
Lepas tu daripada garis perserenjang yang warna kuning tu, titik kat warna kuning tu kita sambung terus P ke titik F kantong mata menggunakan garisan yang berwarna pink pula. Itu adalah step pertama. Step kedua, sama juga macam mana dalam lukisan kita, daripada atas kepala objek dekat orange blur ni, okey, straight P ke titik optik dan straight P ke mata. Okey, kita kena straight lah. Itu saya kata garis saja sepanjang pandang mana yang kamu mampu. Okey, so bila kita straight situ, kita tengok kat situ tak ada berlaku persilangan. Pasal apa tak ada berlaku persilangan? Sebab objek dia pun objek infinity. Jadi image yang terbentuk pun adalah dalam bentuk image infinity. Kita sambung sebelah kanan ke sebelah kiri pun dia tidak akan bertemu. Okey, so di sini kalau kita nak tengok, okey, kita tengok dia punya sifat-sifat image dia. Image yang terbentuk itu adalah image yang lebih besar daripada objek ataupun infinity. Yang seterusnya, image dia adalah berbentuk tegak. Okey, bertegak. Image tu akan terbentuk di kawasan yang dotted line yang warna pink dan juga warna hijau. Okey, dekat situlah semuanya dia tak bersambung sebabnya dia dalam bentuk infinity. Okey, dan last sekali sifat dia adalah image-nya adalah image yang maya. Maksud image maya, dia terbentuk di sebelah kiri kanta mata. Okey, dia terbentuk di sebelah kiri kanta mata, di sebelah bahagian dotted green dengan dotted pink tu. Okey, cikgu harap kamu faham. Tak faham ulang banyak kali. Okey, seterusnya kita tengok pula aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okey, apa dia aplikasi kanta dalam peralatan optik? Yang pertama, spek mata, spectacle. Okey, memperbaiki penglihatan manusia. Okey, dia gunakan spek untuk memperbaiki penglihatan manusia. Okey, dia ada rabun dekat dengan rabun jauh. Kalau rabun dekat untuk orang tua. Orang tua selalunya dia akan ada rabun dekat. Dia tak nampak mata nak cucuk dia benang dekat jarum. Jadi dia akan berpakai spek yang berbentuk kanta cembung. Kita nampak kembung je dia punya cermin dia. Okey, bagi orang muda pula yang suka tengok TV, handphone lama-lama dia akan pakai kanta cengkung, spek mata kanta cengkung, iaitu rabun jauh. Sebab apa? Sebab otot mata dia tak boleh mengendur. Jadi dia memerlukan kanta cengkung untuk mengatasi masalah rabun jauh. Okey, yang seterusnya kita tengok pula kanta cembung yang digunakan untuk mendapatkan gambar yang besar daripada LCD. LCD kecil je. Bila kita project saja kat dinding, dia punya image dia menjadi besar. Sebab apa? Sebab kita guna kanta. Okey, seterusnya handphone. Yang paling anda suka sekali. Dia juga menggunakan kanta cembung untuk menggunakan kanta cembung dalam handphone. Tapi dia punya sifat adalah lebih kecil dan lebih ringan. Seterusnya adalah kamera. Kamera DSLR ni, kamera yang menggunakan kombinasi kanta cembung dan juga kanta cengkung. Kalau kita pergi beli dia punya lensa tu yang harga dia beribu-ribu tu, maksudnya dia punya kedalaman image tu akan jadi lebih baik. Dan seterusnya kita tengok adalah penggunaan pembesar magnifying glass ataupun kanta pembesar. Okey, kanta pembesar memang sah-sah lah kan. Kita tengok dia guna kanta cembung, di mana kat tengah dia akan jadi tengah dia tebal dan tepi dia nipis. Lepas tu pitala pula dekat semut tengah matahari terbit. Lepas tu boleh terbakar pula semut tu. Sebab apa? Sebab cahaya kanta cembung adalah cahaya penumpu. Jangan bunuh semut. Itu keyword cikgu. Okey? Okey, dan last sekali menggunakan kanta cembung untuk memfokus cahaya dari dunia luar ke dalam sensor pengimejan kamera dalam kamera CCTV. Kamera kecil je
Tapi kalau dia kamera CCTV yang mahal, dia boleh nampak dengan baik dan jelas. Nak habaq satu benda, kalau kamera tu dia punya kadar fokus dia rendah, pencuri pun tak boleh di-charge dekat mahkamah sebab tak clear. Tapi kalau dia punya dia image dia clear dan tajam, dia pencuri boleh di-charge di mahkamah. Okey? Okey. So, sampai sini je lah tajuk ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat bercuti semua-semua anak cikgu. Terima kasih. Tak faham, dengarlah banyak-banyak kali. Sekian, terima kasih. Bye.